Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi. Suara dengar tak? Jelas ke? Komen suara ya. LTL. Terima kasih. Salam Badani. Eko. Tak ada Eko ni. Okay. Thank you. Salam LTL. Terima kasih. Thank you for sharing. Siapa yang share. Terima kasih. Salam reformasi. Terima kasih di Pasir Mas Kelantan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minyak Melaka. Ada orang Sarawak tu hal. Minyak Melaka. Khabar Minyak Melaka. Darul Hidayah pun ada orang kita. Kat mana tu? Puyu. LTL Singapura, Penampang. Terima kasih. Salam Panglima Sagat. Panglima Sagat ke Panglima Sigat? Kucing mari. Oh, Kucing. Thank you, Kucing. Majidi. Terima kasih orang Majidi. Kampung Sungai Raya. Bro, jadi tak debat dengan Februari tak jadi? Dah dia reject. Kita nak kata macam mana? LTL sebenarnya. Pandai Bukit Mahkota hadir. Terima kasih. Syahdan. Putrajaya. Terima kasih Putrajaya. Ipoh Mali tak nak sombong punya. Thank you Fikri. Salam informasi JB. Terima kasih. Salam Is nampak muda. Kesusuk ke? Tak ni filter. Saya tak tahu macam mana nak off filter ni. Kejap saya off filter ni macam mana nak off filter ni. Ni bagi smooth. Shape. Kita bagi balik. Oh, dia boleh besarkan mata. filter. LTL, Limbang bro. Limbang on. Thank you team. Thank you Singapore. TikTok tak ada live ke? Ada account satu lagi. Sebab saya ada dua phone je. Saya ada account satu lagi. Suara Limon ni juga. Vision 2 V2 punya. So boleh tengok dekat TikTok. Biar je filter tu. Tak, nanti orang salah anggap kan. Glowing. Saya bukannya nak glowing. Biar lah. Kan. Rambut pun terabai ni. Happy Deepavali. Menyambut hari Deepavali semua. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat. Yang mana menyambut hari Deepavali. Kes nafas apa cerita sebenar? Kes nafas tu saya akan cerita je lagi. Tapi saya tak cerita detail lah. Kes 1.8 bilion. 1.8 bilion. Okay, nanti saya akan masuk je lagi lah. LTL Limang. Bersatu dah nak bersepai. Thank you. Tolong share tuan-tuan. Boleh tolong share tak? Tolong share pada rakan-rakan. Pontian. Terima kasih orang Pontian. Terima kasih. Saya lah terpaling alim. Hadiah awak. Pakai akaun hadiah awak. Azmin, bila masuk? Masuk mana? Tahulah. Ulah hadis Is saya cuba dengar Salman versus Faiz dan Is cakap semalam, tapi tak faham dia orang debat apa. Dia orang debat pasal Sama dan Bashar. Adakah Allah mendengar dan melihat? Itu pendeknya. Kan? Tapi kalau korang tak ada ilmu kalam, tak ada asas ilmu kalam, even saya yang ada asas sikit ni pun dengar dia punya perdebatan pun kena dia 4 jam, saya kena ambil masa 2 hari nak hadap dia. Sekejap saya stop, sebab saya kena fokus. Dia perbahasan ilmu falsafah, ilmu kalam, kemudian perbahasan ilmu akidah benda-benda macam tu. So dia akan memang Zuraidah ada bayar ke 10 juta tu, wallahualam saya tak tahu. Tapi saya tahu dia kalah kes tersebut. Pada 22 Jun 2023
Mahkamah Tinggi telah memutuskan, tetapi dia merayu. Dia merayu kes tersebut. Kemudian Oktober 2023, Zuraidah tetap kena bayar. Pada Oktober, saya rasa dia merayu lagi kot. So, dia ada final rayuan sekarang. So, dia dah pada bulan Jun 23, dia dah dapati bersalah. Kemudian dia merayu, pada Oktober 23, dia tetap didapati bersalah. Kemudian sekarang ni saya rasa dia merayu lagi. Bila dia nak naik mahkamah, dah naik dah. Sekarang ni case management. And, sekarang ni case management. Sekarang ni case management di kalangan untuk kes-kes Muhyiddin Yassin lah. Saya baca dulu. Kes Zuraidah. Rayuan Zuraidah terhadap perintah bayar 10 juta kepada PKR didengar pada 1 Julai 2024. So kalau kita tengok keputusan kes Zuraidah, okey. Bayar 10 juta kepada PKR, rayuan kes Zuraidah diputuskan pada 11 Disember. So 2024 ni, pada 11 Disember 2024, Mahkamah Rayuan telah menetapkan 11 Disember ini untuk memutuskan rayuan bekas naib Presiden PKR Datuk Zuraidah Kamarudin terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan beliau membayar 10 juta kepada PKR kerana melanggar syarat bond parti itu. Peguam PKR Naprit Singh yang juga mengesahkan perkara itu kepada bernama berkata tarikh tersebut ditetapkan semasa pengurusan kes di hadapan timbalan pendaftar. Pada 23 September lepas, panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk C. Min Chun, Datuk Azman Abdullah serta Hakim Mahkamah Tinggi menangguhkan keputusan setelah mendengar hujah peguam Tan Sri Azan Hazian Harun yang mewakili Zuraidah dan Ranjit Singh. Pada 23 Jun, Hakim Mahkamah Tinggi telah memerintahkan bekas Ahli Parlimen Ampang membayar 10 juta. Okey, dia macam ni pada 23 Jun 2023, Zuraidah telah dijatuhkan, maksudnya bukan hukuman, tetapi Zuraidah telah didapati bersalah dan dikehendaki membayar PKR sebanyak 10 juta ringgit. Untuk apa? Kerana dia telah mengikat bond sewaktu pilihan raya pada 2018 di mana dia tidak dibenarkan lompat parti. Tapi dia lompat juga menyebabkan dia disaman oleh PKR sebanyak 10 juta. So kes tersebut PKR terus menyaman diorang dan kes itu didengar pada 23 Jun didengar dan diputuskan pada 23 Jun oleh Datuk Mahkamah Tinggi dan mendapati Zuraidah bersalah dan kena membayar 10 juta ringgit tersebut. Tetapi dia merayu dan pada 23 September 2024 panel 3 hakim telah menangguhkan keputusan selepas mendengar hujah peguam yang mewakili Zuraidah dan keputusan itu akan hanya didengar pada 11 Disember ini. Okey. Yang ini adalah rayuan pertama. Kalaupun dia didapati bersalah, maka dia ada rayuan kedua lagi di Mahkamah Persekutuan untuk dia merayu tentang kes ini. So ada ambil masa lagi lah. Okey. Cerita sikit PAS nak tawan Melaka pada BCE 516 mampukah PAS? Belah selatan ni PAS ni agak payah. Terima kasih Leonard Odyssey dan Sembau Kaki Sakau anak menantu. Thank you. Kan, so agak payah. Ya, betul. Kan, dah mengaku, Sanusi pun dah mengaku kes dia. Dia mengaku. Sanusi telah memohon maaf dan dengan pengakuan maaf itu sebenarnya Sanusi telah mengaku bahawa dia bersalah. Okey, dia telah mengaku bersalah. Baik. Tentang RUU Mufti hari ini saya nak cerita RUU Mufti ni. Seorang pensyarah UIA yang juga dalam podcast saya. Terima kasih. Ustaz Abu Hafiz saran tukar Mufti Menteri Agama. Seorang ahli akademik di UIA menyarankan agar Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim diganti dengan tokoh lain bagi menangani isu kemenurut rang undang-undang. Malah menurut Abu Hafiz, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga kini belum menampak ke jalan keluar, Abu Hafiz berkata semakin terserlah agenda pihak yang memperjuangkan RUU tersebut. Merujuk kepada petikan video pendek penjelasan Mufti Wilayah Persekutuan mengenai RUU berkenaan, Abu Hafiz berpendapat matlamat itu digubal bukanlah terhad kepada pemilihan mufti di negeri tersebut semata-mata. Alhamdulillah, maka benarlah apa yang didakwakan sebelum ini bahawa RUU Mufti Wilayah ini tidak hanya bermaksud pemilihan mufti dan timbalan. Ia bahkan dipaksakan ke atas tidak sahaja masyarakat Islam
wilayah persekutuan tetapi disebut seperti dalam transkrip ucapan itu seluruh negara. Ia juga mengesahkan melalui RUU tersebut akan dengan secara langsung dan tidak langsung menganggap apa-apa aliran selain yang ingin ditakrifkan dalam RUU itu iaitu Asy'ariyah Maturidiyah sebagai sesat. Jadi lepas ni ramai lah kena sesat, tuan-tuan. Dan ini yang dianggap sebagai membunuh semangat Madani. Ada yang pertikaikan. Dia kata, kenapa nak pergi bising pula hal kerajaan Madani ni. Saya kata, kenapa kita tak boleh bising pasal benda yang salah dibawa oleh orang yang bukan dalam parti kita pun. Menteri Agama ni, tuan-tuan, dia tak ada parti pun. Kan, tiba-tiba dia nak bawa satu benda yang bercanggah dengan semangat reformasi itu sendiri. Semangat reformasi bersifat inclusivity. Inklusif arti kata kita embrace, kita buka. Kan, kita ambil semua aliran yang mana di bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun dia Asy'ari, Maturidiyah, Asari, Salafi, Ahlul Hadis dan sebagainya, sebagaimana yang di-recognize oleh alim ulama. Di-recognize oleh masyarakat dunia sebagai sebagai aliran yang diterima di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita tak ada pembangkang yang efisien, itu yang kadang-kadang orang akan ambil kesempatan. Saya pergi kursus semalam, hari ni dan semalam saya pergi kursus. Penceramah tu cerita tau, dia cerita, ni saya cerita pada tuan-tuan. Dia kata, tuan-tuan tahu tak antara makanan Jepun ni adalah sashimi. Sashimi ni diambil daripada ikan yang mentah, dibuat, diproses mentah, jadi dimakan. Dan biasanya ikan ni, sashimi ni dia akan guna ikan tuna. Right. Dan ikan terbaik adalah ikan yang fresh. Maksudnya potong sup terus makan. Oh, itu ikan fresh. Tapi isu dia setelah sekian lama, ikan dekat Jepun yang bahagian pantai ni dah habis. So mereka terpaksa keluar jauh sikit daripada pantai Jepun. So nak pergi ke pantai Jepun tu mengambil masa kira-kira mungkin 2 hari, 3 hari. So by the time dia pergi, dia tangkap, dia patah balik, ikan tu dah tak fresh. So macam mana nak selesaikan masalah ikan tak fresh? So dia bagi kepada chef potong, dia dah fillet sebagainya, dia rasa tak fresh, dia kata. Kena ikan fresh. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi, dia bawa ice box. Dia bawa ice box besar. Dia tangkap ikan tuna, letak ice box, dia bawa balik. Bila dia bawa balik, dia potong, dia rasa better daripada yang sebelum ini tetapi masih tak fresh. Masih tak cukup, dia kata. So dia kata sebenarnya ikan tuna dia cepat mati. So the only way adalah dia kena pastikan ikan itu ikan yang hidup. Jadi untuk pastikan ikan hidup, so dia buat kontainer, buat tank di mana letak ikan tuna tu. Jadi ikan tuna tu hidup sewaktu dalam perjalanan tu dia masih hidup. Nak bawa balik pun masih hidup. So dia bawa balik kepada chef pun potong, ikan ni hidup Bila chef filletkan ikan tu, dia kata lain, better daripada ikan yang mati ataupun di ais, tetapi masih lagi tak fresh. Kemudian dia orang pelik. Dia orang kata, ikan ni hidup. Ikan fresh sebelum ni hidup juga. Tapi kenapa ikan yang hidup sebelum ni tu lebih baik daripada ikan yang hidup yang ni? Dan dia orang kaji orang Jepun kan, dia suka mengkaji kan. Dia mengkaji. Dia tengok, dia lihat, dia kata sebenarnya ikan tuna ni ikan yang jenis bergerak. Dia sentiasa bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia punya meat dia ataupun daging dia tu tak sedap. Dan dia bergerak ni ada sebab 2 faktor. Satu faktor dia kejar ikan, dia kejar makanan. Padahal on the way dia balik tadi tu dia bagi ikan, dia bagi makan. Tapi tak cukup. Rupanya satu dia nak kejar makanan, so dia bergerak. Satu lagi, dia apa tuan-tuan? Dia dikejar oleh dipanggil shark ataupun jerung. Jerung kejar dia sebab nak makan dia kan, so dia lari. So dia realize bahawa sebenarnya aktiviti ketakutan ataupun stres yang dihadapi oleh ikan tuna tu menyebabkan daging dia elok. Jadi apa yang orang Jepun ni buat? So akhirnya mereka introduce shark. Mereka perkenalkan ikan jerung di dalam tank itu supaya ikan tuna tu bergerak. Dan akhirnya bila sampai ke pantai, betul ikan tu pun cantik. Now, apa poin cerita saya ni tuan-tuan? Poin saya cerita saya ni berkenaan dengan bila ada orang contohnya seperti Menteri Agama atau mana-mana menteri sekalipun lah membuat satu undang-undang unilateral. Unilateral ni dia buat undang-undang, dia suruh kita pakai undang-undang tu tetapi dia tak berani berdebat, dia tak berani berwacana, dia tak berani berjumpa, dia tak berani menerangkan depan orang ramai, dia cakap seorang-seorang depan TV, lepas tu dia harap semua ahli parlimen sokong dia. So, bila tak ada ramai, tak ada orang yang berbunyi, jadi kena ada syak. Syaknya antaranya saya lah.
Antaranya Abu Hafiz lah, antaranya Ustaz Wanji lah, antaranya Faizal dan juga rakan-rakan yang lain lah yang berbunyi. Kita kata kita nak pastikan bahawa negara ni negara yang baik. Sebab itu demokrasi ni dia ada check and balance. Yang balance tu, yang check dan juga bagi balance tu, itulah syarat. Supaya memastikan bahawa kita tak akan buat undang-undang sesuka hati kita. Kita tak akan buat undang-undang yang menyebabkan undang-undang itu akhirnya akan menindas pihak yang lain. Kita mungkin tak bersetuju dengan pihak itu. Itu tak ada masalah. Kita tak bersetuju dengan, contoh, Salafi tak bersetuju dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Asy'ariyah Maturidi tak bersetuju dengan akidah Salafi ataupun cara pandang Salafi. Itu tak ada masalah. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya. Tetapi bila kita dah bersifat inklusif, lepas itu kita buat undang-undang, kita tak bagi orang bahaskan undang-undang itu, kita tak bagi pula peluang dan ruang orang lain untuk berbicara dan juga berbincang tentang perkara tersebut. Di situ kita persoalkan di mana madaninya kerajaan ini bila di bawah seorang menteri agama yang tak ada parti pun. Kan? Nak aku cakap. Saya tak ada masalah. Saya daripada Parti Keadilan, presiden saya Perdana Menteri. Takkan kau tak boleh cakap dengan Anwar Ibrahim ni? Ini cakap lah ni. Tuan-tuan lah kena sampaikan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun sampaikan jugalah bahawa akta itu nanti akan menyusahkan umat Islam. Kita ni tuan-tuan, dah lah sibuk nak bergaduh dengan geng-geng yang mentakfirkan daripada PAS, geng-geng JISB, skibidi-bidi. Kita duk sibuk dengan umat Islam yang miskin, orang Melayu kita, pekerjaan tak cukup, tak berkembang ekonomi. Kita nak timbulkan satu masalah baru lagi ni, kenapa? Perbincangan, perbahasan soal Salafi, Maturidi, Asy'ari dah habis lama dah. Patutnya kita dah move kepada benda yang lebih besar. Dan bercakap soal reformasi, ni pun saya tak setuju juga. Demo anti Anwar, pemimpin pejuang disiasat kerana menghasut. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali, ni peguam, mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan hasutan, menuduh adanya tekanan dari luar pihak kuasa untuk bertindak terhadap pengkritik kerajaan. Rafiq sebagai peguam, dia kata dia dihubungi oleh IPD Dangwangi untuk disoal siasat pada 2:30 petang. Laporan polis telah dibuat berkenaan ucapan saya dikatakan tular di media sosial. Ucapan tersebut semasa saya berada di perhimpunan Gelombang Selamatkan Malaysia di Perak pada 27 Julai. Pihak polis menyatakan disiasat di bawah akta hasutan dan juga akta SKMM. Saya akan hadir ke Dangwangi 2:30. Malaysia kini telah menghubungi polis daerah Sulizmi Afendi untuk mendapat balas lanjut. Rafiq berkata dia akan disiasat di bawah akta komunikasi. Kenapa dia disiasat tuan-tuan? Kerana pada Julai lalu Rafiq disoal siasat di bawah akta hasutan atas ucapannya yang menggelar Perdana Menteri Malaysia sebagai scammer atas dakwaan janji yang tidak dipenuhi. Ini pun saya tak setuju. To be honest tuan-tuan, kenapa kita yang sepatutnya membawa reformasi dalam undang-undang ni menggunakan akta yang kita dulu anggap sebagai kuku besi ni terhadap lawan kita? Sebab itu saya tak setuju. Kalau sekiranya mereka menggunakan hujah Anwar scammer, kerajaan tak buat, kita bukan engage dengan cara undang-undang, bukan engage dengan cara menekan. Kalau kita nak engage dia orang, kita buat dialog, kita buat pertemuan, kita buat perbincangan, kita buat perdebatan. Saya jemput. Saya tak guna kekerasan, saya tak guna akta saya jemput. Of course level saya, level influencer lah kan. So saya jemput influencer dia orang untuk berdebat. Malangnya tak ada siapa yang berani nak menyambut cabaran tersebut. So akhirnya kita kata, kita bila sampai ke satu peringkat, kenapa kita juga nak menggunakan akta dan nak menggunakan kekerasan ke atas musuh kita? Yang ini saya tak setuju sebenarnya. Kita bercakap soal reformasi ini secara total. Sepatutnya Menteri KDN iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution melihat perkara ini. Janganlah hanya kerana Rafiq ini disiasat, bercakap Anwar itu scammer, maka dia disiasat di bawah akta hasutan. Dan percayalah tuan-tuan, kalaupun dia didakwa di bawah akta hasutan, dan saya rasa Rafiq pun tahu benda ini, dia akan didapati tidak bersalah kerana akta hasutan telah dipinda, di mana kalau sekiranya mana-mana orang mengkritik kerajaan atau Perdana Menteri tidak dianggap sebagai menghasut. Sejak 2012, akta hasutan telah pun dipinda oleh kerajaan pada waktu itu. Sesiapa yang mengkritik kerajaan dianggap tidaklah dianggap sebagai menghasut. So buang masa je. Kes, saya boleh recite kes apa? Adam Adli, dia masa tu dia buat demonstrasi, dia ditangkap bawah akta hasutan, bersalah 12 bulan penjara, di bawah akta hasutan oleh Mahkamah Session. Dia bersalah oleh Mahkamah Tinggi, kemudian di bawah Mahkamah Rayuan menggugurkan kes tersebut kerana pada waktu itu akta telah dipinda.
apabila seseorang telah mengkritik, dikatakan mengkritik kerajaan, itu tidak dikira sebagai hasutan. Tapi dia didakwa dia bawa SKMM. Itu saya kata tadi. Kenapa nak guna SKMM ke atas pembangkang? Bagi saya tak perlu, tuan-tuan. Kalau betul kita engage dia orang dengan perdebatan. Rafizi buat tu betul. Kan? Dia buat bakar menteri. Dia panggil dia panggil siapa dia panggil Lim Siansi. Dia panggil Lim Siansi, dia panggil Papukari. Dia panggil orang yang tak puas hati dia dalam podcast. Buat perdebatan, buat perbincangan. Biar rakyat menilai. Itulah sepatutnya the way forward kita dalam kerajaan ini. Ini kadang-kadang saya dalam minta maaf lah kawan-kawan saya juga. Kadang-kadang kita ni, kalau kita tak pandai berhujah dengan orang, jangan kita tiba-tiba pandai nak mensuggestkan benda yang dulu kita tentang. Adalah yang bawa ni tiba-tiba. Kita kena kembalikan ISA, tangkap je dia orang semua ni. Saya kata kenapa? Kalau kita tak pandai berhujah dengan dia orang, tak tahu macam nak berhujah dia orang, jangan gunakan benda yang dulu kita lawan. Kita nak berhujah, kita berhujah. Saya berhujah, saya tak ada masalah. Kau boleh Lais, kau pandai. Yalah, panggillah orang yang pandai. Kau tak pandai, kau jangan buat. Kan, kau tak pandai, kau jangan buat. Panggillah yang pandai. Saya kata Rafizi ada, kita buat podcast. Saya pun ada buat podcast. Kalaupun bukan saya berhujah, kita boleh panggil pihak-pihak untuk berhujah dalam isu tersebut. Hari itu saya buat berani semuka. Siapa saya jemput, tuan-tuan? Bersih. Pengurusi Bersih, Saudara Faizal tu saya jemput. Sebab dia mengatakan bahawa kerajaan Madani ni daripada segi reformasi dia bagi F. Saya kata reformati. Dia kata tak setuju tajuk tu. Tak apalah, itu tajuk clickbait saya kan. Saya panggil dia, saya panggil Datuk Rom. Saya letakkan mereka berdua di bawah satu pentas. Saya bagi mereka masa. Saya bagi Faizal masa 10 minit bercakap. Saya bagi Tok Rom 10 minit bercakap. Lepas tu dia orang pun membentangkan benda dia membentangkan. Itulah sepatutnya menjadi asas tunjang kepada demokrasi Madani. Muslim Demokrat. Di mana kita, kalau kita ada rasa ketidakpuashatian, kita bawa kepada perdebatan, perbincangan, wacana, dialog. Kita bertukar pemikiran. Dan kita kena faham, tuan-tuan, kita ni bukan yang sempurna. Ada benda yang kita elok, ada benda yang kita kurang. Mungkin kurang kita tu, pembangkang tu mungkin boleh tegur dan mungkin kita boleh perbaiki kurang kita. Itu adalah lebih baik. Kan, daripada kita nak guna macam ni, kenapa? Ada yang kata lepas ni, so kau nak jadi pembangkang ke? Bukan. Isunya adalah prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Bila pembangkang buat demo, tak apalah dia nak buat demo. Itu hak dia di bawah perlembagaan, hak dia nak buat demonstrasi. Dia nak kata apa kepada Perdana Menteri? Dia kata selagi tak fitnah, selagi bukan 3R. Katalah. Tetapi kalau dia betul-betul anak jantan, kita debatlah isu tersebut. Kita debat isu tersebut. Macam RU Mufti jugalah. Jangan dia macam RU Mufti kan. Dia duk cakap seorang-seorang, buat pergi TV Hajarah, pergi IKIM, pergi RTM, cakap seorang-seorang. Kenapa cakap seorang-seorang? Kenapa tak panggil kita untuk tanya soalan? Kan? Kurang-kurang je kita kata pas dulu, berani lah nak panggil pasal isu hudud tu kan. Okey. Bawa kepada saya kepada kartel nafas, cerita nafas ni tuan-tuan, kartel baja. Dan SPRM tahan individu berkenaan dengan kartel baja bernilai 1.8 bilion. SPRM tahan 2 individu termasuk pengurusi syarikat. Suruhanjaya, SPRM menahan reman 2 lagi individu termasuk pengurusi syarikat yang merupakan warga asing berhubung projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan pertanian. Nafas lah ni. Menurut sumber, perintah reman selama 5 hari telah dikeluarkan oleh pendaftar. Jelasnya, tindakan reman dibuat setelah SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Kedua-dua suspek berusia 40-50 tahun. Hasil siasatan awal mendapati suspek utama yang merupakan pengurus bahagian promosi dan pemasaran pertubuhan tersebut telah menerima sebut harga daripada sebuah syarikat yang terlibat untuk mendapatkan kelulusan daripada pengurusi pertubuhan, katanya. Sumber berkata pengurusi pertubuhan telah memberikan kelulusan melantik syarikat asing itu tanpa perbandingan harga. Dia tak buat comparison harga tu melalui lembaga pengarah. Katanya kontrak baja, pembekalan baja bernilai 60 juta dibuat secara runding terus dalam tempoh 6 hari saja. Bersekitar bila tuan-tuan? Jun 2022. Ingat Jun 2022. Madani tak jadi kerajaan lagi. Sedangkan jelasnya syarikat asing itu tidak pernah mendapat apa-apa kerja daripada pertubuhan tersebut. Okay. Now, kawan saya cerita baru-baru ni kan. Agensi yang sama kot, saya rasa. Agensi yang sama. Dia ni researcher dekat salah satu IPTA. So, dia ada satu produk yang baik lah untuk pembangunan. So, dia nak jual pada agensi pertubuhan tersebut. Tak dapat. Dia nak jual, tak dapat. Dia jual, tak dapat. Pada harga masa itu, kalau tak silap saya, RM10 sekilogram. So, akhirnya apa dia buat? Dia engage satu kartel ni, syarikat ni. So dia jual kepada syarikat tu RM10. Syarikat tu jual pada pertubuhan itu RM50.
RM50. So akhirnya company tu beli benda yang sama, produk yang sama, tapi kerana apa? Takkan bodoh sangat orang nak tengok produk yang sama RM10, produk yang sama RM50, tapi dia ambil RM50 tu kerana apa? Berkemungkinan ada deal dia, ada dia punya cerita dan cara. So orang macam ni, benda macam ni lah sebenarnya kalau kita tonton, saya nak beritahu kenapa negara ni teruk, susah, itu, ini, tata kelola. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tata kelola, kartel, maha kaya dan sebagainya. Inilah dia. Dia kaya kerana usaha dia buat bisnes dia betul-betul, tak ada masalah. Tapi ada di antara mereka, dia bukan masalah kaya tuan-tuan. Dia masalah dia menindas. Lepas tu, dia guna sistem, dia rasuah kepada sistem itu. Membawa saya kepada satu kes, kalau tuan-tuan ingat kes YTL, One Bestari Net kan. SPRM pertimbang pembelaan YTL janji segerakan siasatan. SPRM memberitahu mereka akan mempertimbangkan terhadap pembelaan sebuah syarikat yang sedang disiasat berhubung One Bestari Net. Menjanjikan siasatan yang adil, Ketua SPRM Azam Baki berkata penelitian kes itu masih di peringkat awal dan tidak boleh diputuskan, termasuk membabitkan pertikaian teknikal di antara KPM dengan syarikat. Ketua SPRM Azam Baki berkata siasatan masih dijalankan termasuk melibatkan isu teknikal di pihak KPM dan juga YTL. Kami akan pertimbangkan pembelaan yang dikemukakan oleh YTL. Pada masa ini adalah terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan kerana siasatan ini melibatkan pertikaian teknikal berkaitan penyampaian projek di antara KPM dan YTL. SPRM akan berusaha mempercepatkan siasatan. Semalam media melaporkan YTL Power mempertimbangkan kemudian mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang menuduh mereka terlibat dengan salah laku berhubung kontroversi projek 1 Bestari Net. Menurut KPM, One Bestari Net ialah yang dilaksanakan kerjasama YTL pada 2011. KPM menganugerahkan kontrak selama 15 tahun bernilai 4.1 bilion kepada YTL Communication bagi pelaksanaan projek tersebut. Melalui 10,000 sekolah rendah dan menengah dilengkapi dengan akses internet berkelajuan tinggi dan platform pembelajaran maya yang menyediakan sambungan serta akses kepada penyelesaian pembelajaran bersepadu. Kira-kira 2 tahun lepas telah dilancarkan, masalah dikesan dengan ada sekolah menghadapi masalah kelajuan dan sambungan internet. Banyak sekolah luar bandar juga tidak dapat memanfaatkan perkhidmatan itu susulan infrastruktur dan liputan lemah. Laporan Ketua Unit Negara turut menyuarakan kebimbangan terhadap projek berkenaan dan mengetengahkan ketidakcekapan serta kegagalan mencapai objektif berkenaan. Pada 2020 ketika itu membuat keputusan untuk tidak mahu meneruskan kontrak dengan YTL Communication. Kerajaan 2020 tak nak teruskan. SPRM pula menyerbu pejabat berkenaan pada sekitar 4 September lalu bagi membolehkan siasatan berhubung projek tersebut dilaksanakan. Bernama semalam melaporkan YTL menjelaskan pihaknya diberikan projek One Bestari melalui proses tender terbuka serta dianggap pihak yang paling mematuhi aspek teknikal serta efisien dari segi kos berbanding 18 pembidang yang lain. Kami ingin menjelaskan kami telah melaksanakan kewajipan kontrak kami terhadap kerajaan dengan tekun serta sejak projek itu dimulakan. Sepanjang pengetahuan kami tidak melanggar mana-mana terma kontrak. Okay. So dia kata dia nak saman sesiapa yang mengatakan sebaliknya. Okay. Tapi biarlah SPRM menyiasat kes ini. Saya nak ulas panjang-panjang kan. Video saya dengan Dr. Mazli itu ada. Tuan-tuan boleh tonton sendiri di apa orang kata di di YouTube saya. Saya kata tuan-tuan. Ni dia mungkin kadang-kadang dari segi teknikal dia boleh dia bagi dia berjaya. Dia mungkin melalui proses tender. Tetapi adakah dia berjaya deliver? Adakah dia telah berjaya memberikan servis bagaimana yang dijanjikan? Itu satu persoalan lagi. Dan akhirnya kalau mereka tak berjaya memberikan servis bagaimana yang dijanjikan, adakah itu satu kesalahan? Itu yang kita kena faham, tuan-tuan. Satu kena faham. Sebab itu kerajaan sekarang ini memang apa orang kata cuba untuk nak memastikan tidak ada lagi kebocoran di dalam apa orang kata di dalam tata kelola dan juga kontrak-kontrak kerajaan, kerana cukuplah. Baru-baru ni keluar bila ditanya kepada Menteri Wilayah, berapakah kos perjalanan Anwar Ibrahim? Okay. Kos lawatan Anwar Ibrahim. Okay. Sebab tu saya kata masa mula-mula dulu kan, saya kata saya pernah berada pada zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Saya hidup pada zaman itulah. Mungkin ramai tuan-tuan pun sama juga. Ayah saya pernah kata Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, antara perkara pertama yang dia lakukan awal tahun 90-an dahulu ialah berjimat cermat. Sebab itu ada kuih seri muka kan. Dulu kalau pegawai kerajaan meeting makan mewah, itulah dia dapat tender kat situ lah. Tapi bila Anwar jadi Menteri Keuangan, no.
Kita makan mihun, kuih seri muka. Air kopi atau air teh. Kan? Jadi Anwar Ibrahim ni memang menekankan kepada kos. Okey, Menteri Wilayah menjawab soalan daripada pembangkang. Kerajaan membelanjakan sejumlah 13.7 juta bagi menampung kos 39 lawatan Perdana Menteri ke luar negara sejak daripada November 2022 sehingga Oktober tahun ini. Menurut Menteri Wilayah, Dr. Zaliha, Anwar memperolehi daripada lawatan tersebut sebanyak 353.6 bilion ringgit potensi pelaburan pada 2023 dan 82.6 bilion ringgit sejak 2024 daripada Januari lalu. Dalam jawapan bertulis Parlimen semalam, Zaliha berkata kos perjalanan pegawai kerajaan ditanggung kementerian masing-masing, manakala anggota PDRM dan anggota keselamatan ditanggung oleh PDRM dan ATM. Katanya lawatan Anwar meliputi 22 negara, dia banyak lah. Secara puratanya, tambah Zaliha, setiap perjalanan Anwar mengenalan belanja kira-kira RM351,282 dan ia lebih rendah daripada kos lawatan terdahulu. Contohnya, terdahulu, kali kedua Dr. Mahathir menjadi kerajaan, beliau telah membelanjakan 14.3 juta untuk 22 lawatan Perdana Menteri dan purata kosnya 650,000 berbanding dengan 351,000 daripada zaman Anwar. Sementara itu, sewaktu pentadbiran Ismail Sabri, tidak ada jawapan kepada berapa yang dibelanjakan oleh Perdana Menteri ketika lawatan Perdana Menteri ke Jepun. Okey, tak ada. Data tu tak ada. Begitu juga Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun data tidak diisytiharkan. Sementara perjalanan Najib Razak kira-kira 1 juta ringgit atau 247,350 dibelanjakan untuk delegasi Malaysia ke IAS termasuk Najib menginap di Trump International Hotel. 1 juta tu untuk menginap di Trump International Hotel. Jumlah kos ke Amerika Syarikat dan lawatan rasmi lain dilakukan oleh Najib pada 2017 tidak diketahui. Kan? Pada 2016, Jabatan Perdana Menteri enggan menandakan jumlah yang dibelanjakan. Antara Mac 2008 sehingga 2013, Parlimen diberitahu 44.07 juta dibelanjakan perjalanan Najib ke luar negara. Bagaimanapun, jumlah perjalanannya pula tidak didedahkan. Dia kata berapa banyak. Jadi bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba menekankan supaya kos itu, kita nak keluar negara, yalah entourage kita bawa dan sebagainya dengan kos penginapan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia bawa balik pulangan, itu satu hal, dan dia cuba kurangkan kos perbelanjaan tersebut. Malah hampir 50% lebih rendah daripada zaman Mahathir 1.0, 2.0 yang kan dia Perdana Menteri kali kedua tu. Okey, habis kat situ. Alright tuan-tuan. Kita buat cerita pertemuan di antara Kem Azmin dan juga Kem Hamzah yang saya sebut hari itulah. Alright. Ada pertemuan baru-baru ini. Pertama, contohnya dalam pemuda kan, Hilman ada bertanding, Hilman Adun Ngobat dia bertanding ketua pemuda. Pada awalnya yang menang dalam undian pertama ialah Akmal Zainal Zahir. Kiraan pertama tu dia menang. Dia menang dengan jumlah undi tak banyak lah. Masa tu 4 hari lepas dia dikira telah menang. Akmal Zahir telah menang Ketua Armada Bersatu dengan undian dia memperoleh 2,432 undi dan Hilman mendapat 2,356 undi. Namun begitu, dia buat undian kiraan semula, Adun Ngobat Setia diumumkan menang jawatan Ketua Pemuda menewaskan pecah banyak Akmal. Setelah dikira semula, JPP memaklumkan Hilman memperoleh 1,888 undi dengan 170 undi je lebih daripada Akmal Zahid yang meraih 1,718 undi. Dengan dengan keputusan itu, Hilman secara rasmi mengambil alih jawatan Ketua Pemuda Bersatu daripada Ahli Parlimen Macang, Wan Faizal. Isunya adalah tuan-tuan, Hilman menang ketua, tetapi timbalan tu adalah timbalan kepada lawan Hilman. Faiz Rahman pula diumumkan memenangi jawatan Naib Ketua Pemuda setelah mendapat 1,700, menewaskan Adun Seberang Jahir Izhar dan juga Adib. Jawatan Kuasa Pengurusi Tetap. Okay, Azman berkata, okay. Right. And then dalam masa yang sama, menurut Seri Kandi Bersatu, keputusan ditukar saat akhir
calon ketua Serikandi muda kecewa. Seorang calon yang bertanding Serikandi Bersatu kecewa dengan perjalanan proses pemilihan saya itu yang didakwa sangat bermasalah sehingga menyaksikan keputusan asal ditukar pada saat akhir. Bekas Ketua Serikandi Muda Bersatu Penggal Lalu, Nurul Fazilah Kamarudin berkata beliau terkejut yang keputusan JPP bertindak menangguhkan keputusan pemilihan sayap Serikandi pada malam hari Sabtu mengundi meskipun pihaknya dimaklumkan telah memenanginya. Jelasnya tindakan JPP menangguhkan keputusan selama 2 hari menyebabkan beliau memohon penjelasan namun tiada sebarang maklumat. Secara keseluruhannya, keputusan itu amat mengecewakan. Contohnya, bahagian yang layak bersidang dan memilih tidak dibenarkan bersidang pada hari pengundian. Bagaimanapun, ada beberapa bahagian yang tidak layak bersidang, sebaliknya dibenarkan melaksanakan pemilihan, katanya. Ini baru 2,000, 3,000 orang, tuan-tuan. Kita orang PKR, kalau bertanding, ratus ribu bertanding. Undi ratus ribu ni. One man, one vote. Kan? Dan dikatakan Armada Bersatu bantah keputusan pemilihan. Ini semalam punya berita. Armada Parti Bersatu Malaysia menyatakan bantahan terhadap keputusan pemilihan sayap itu yang diumumkan oleh JPP pada Selasa lepas. Penolong setiausahanya Muhammad Faiz berkata, pengumuman itu mengundang tanya-tanya bukan saja daripada perwakilan Armada tetapi juga ahli bersatu. Menurutnya, JPP perlu menjawab beberapa persoalan, antaranya mengenai proses pemilihan sama ada dijalankan secara telus atau terdapat campur tangan individu tertentu. Hal ini dibangkitkan kerana lebih 4,700 undian telah dibuat oleh perwakilan yang ingin memilih saf kepimpinan. Mengapakah proses dan tata cara pemilihan kali ini dilihat tidak dibuat dengan baik dan teratur, katanya. Beliau memberitahu kenyataan media dibuat oleh pengurusi JPP pada 27 Oktober hanya memberi ruang bantahan dibuka sehingga 10 pagi. Isnin dianggap satu proses tidak teratur. Apakah terdapat sebarang kebocoran maklumat yang telah berlaku, katanya. Now, adakah mungkin berlaku, saya kata, pengharaman bersatu disebabkan oleh faktor-faktor ini? Jawapan mudah saya, ada kemungkinan, dan benda ini pernah berlaku kepada UMNO sekitar tahun 1988 dahulu, di mana UMNO diharamkan kerana ada bahagian ataupun ada cawangan, satu ada kawasan atau cawangan yang dikatakan tidak, atau bahagian yang mengatakan tidak melakukan undian secara sah, tidak berlaku pemilihan secara sah. Jadi mereka telah membuat petition ke ROS dan ROS akhirnya membatalkan UMNO pada waktu itu. So, kemelut kali ini berkemungkinan besar. Okey, semua parti ada kemelut, tuan-tuan. PKR pun ada kemelut dia. Kan, DAP pun ada kemelut dia. Amanah pun ada kemelut dia. UMNO pun ada kemelut dia. Semua ada kemelut dalam pemilihan parti. Tetapi uniknya dalam pemilihan parti bersatu kali ini, sebab decree ataupun dia orang dah ada, macam mana saya panggil, dah ada so-called wahyu daripada Presiden mengatakan untuk jawatan-jawatan ini tidak boleh dipertandingkan. Baru-baru ni kan saya dedahkan bahawa sepatutnya 3 jawatan tertinggi naib itu tidak dipertandingkan melainkan oleh orang yang dah di-appoint oleh Presiden dan dipersetujui di dalam majlis pimpinan tertinggi mereka. Tetapi akhirnya daripada 3 calon itu dia dah bertambah jadi 5 atau 6 calon, seorang tarik diri lah. Sedangkan kata Wan Faizal bahawa dia dah setuju dah supaya tak bertanding. Kenapa tiba-tiba ada pertandingan? Sebab tuan-tuan, sekarang ini kita kena faham bersatu mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menang kembali di dalam pilihan raya akan datang. Okay, of course lah. Kan, delusi ni semua ada delusi. Mereka mempunyai keyakinan tinggi boleh menang dalam pilihan raya akan datang, dan sesiapa yang berada pada kedudukan tinggi berkemungkinan besar dia akan memegang jawatan di dalam kerajaan secara sebagai menteri ataupun timbalan menteri kanan. Of course, obviously. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa berlaku pertemuan ini? Kawan saya tanya tadi kan. Kenapa berlaku pertemuan ini sebenarnya? Dia berlaku disebabkan oleh faktor ini. Sewaktu bersatu ditubuhkan oleh bekas-bekas UMNO. Itu kita kena faham satu perkara. Bersatu ditubuhkan oleh bekas-bekas UMNO. Now, what happened? Bila berlaku pengkhianatan tahun 2020, satu kumpulan gerombolan bekas-bekas PKR ni masuk. Dia masuk ke dalam Parti Bersatu, Azmi, Zuraidah pada waktu itu dan sewaktu dengannya, dia masuk dalam Bersatu dan mereka membentuk pasukan mereka sendiri. Cuma bila mereka masuk ke dalam Bersatu, dia masuk di dalam rumah yang sudah penuh. Faham maksud rumah yang penuh? Erti kata jawatan-jawatan tu dah diisi lah. Jawatan-jawatan dah diisi. So takkanlah selama-lamanya mereka nak jadi penumpang ataupun hanya
sekadar kalau kita masuk rumah tu dia hanya duduk dekat ruang tamu, tak duduk di dalam bilik. Faham maksud saya juga, analogi saya kan. Jadi nak tak nak mereka kena bertanding. But of course bagi mereka yang dah ada jawatan, dah ada lama kat situ, yang menubuhkan parti dan sebagainya, mereka merasakan bahawa golongan ini adalah golongan yang pendatang. Jadi golongan pendatang kenapa nak sibuk-sibuk nak pegang jawatan tinggi? Tak perlulah. So berlaku pertembungan. So pertembungan inilah yang saya pernah kata dahulu, masalahnya bila Azmin masuk dalam tim Bersatu dan geng dia masuk dalam tim Bersatu, dia nak jadi apa? Azmin ni dia datang daripada PKR, geng Azmin ni dia memegang jawatan tinggi, timbalan presiden, naib presiden, ketua pemuda, apa orang kata, dan sewaktu dengannya dia memegang jawatan yang tinggi. Tiba-tiba masuk ke dalam parti Bersatu, dia tak ada apa kecuali Azmin. Itu antara sebab kenapa Zuraidah marah, sebab kenapa Zuraidah tarik diri daripada Bersatu dan akhirnya menyertai Parti Leriseng, PBM, Parti Bangsa Malaysia, dan kemudian keluar. Kerana apa? Kerana pada waktu itu dia memegang jawatan menteri tetapi dia tidak ada jawatan di dalam parti. Ada jawatan di dalam parti, dia ada jawatan di dalam parti tetapi orang-orang dia tak ada. So seolah-olah dia di-isolatekan, dia dipisahkan. Kerana itu memang taktik biasa dalam politik. Kan, kau tak boleh bawa ketumbukan kau kerana kau akan jadi kuat. So dia disekat, di kiri kanan disekat. Malah dia bukan, Zuraidah dia bukan sekat disekat oleh geng-geng Bersatu yang mana bekas UMNO, dia juga disekat oleh geng-geng Azmin sendiri. Kenapa tuan-tuan? Sebab position dia satu je. It's either Zuraidah atau Azmin. So mereka berlumba di atas satu posisi. So masing-masing tarik-menarik dan dalam isu itu Zuraidah kalah. Zuraidah kalah. Ada yang tanya juga nanti kan, dia kata, dalam PRU akan datang kau rasa siapa pertandingan besar? Saya nampak sebenarnya the next election, pertandingan besar tu akan berlaku di antara Pakatan Harapan dengan PAS. Di situ pertandingan besar itu akan berlaku. UMNO macam mana Is? UMNO unless dia dapat keluar daripada kemelut yang dia hadapi sekarang ini, saya nampak dia akan ada kesukaran. Saya bukan kata dia tak boleh, dia ada kesukaran. Dia kena keluar daripada kemelut yang dia ada, yang dia hadapi sekarang ini. Apa kemelutnya? Antaranya di antara adalah Zahid versus Najib. 1MDB semalam saya beritahu kan, yang Najib dia ada prima facie. Dia ada prima facie. Itulah cerita saya tuan-tuan. Jadi panjang cerita 43 minit kita bercakap. InsyaAllah. Terbaik, terima kasih. Saya tertarik kan dekat TikTok ni kan. Dia cakap-cakap tulis tapi kalau saya thank you Nurul. kalau saya cakap kalau saya panggil dia orang tak berani naik. Okey, contoh Muhammad ni kan. Kalau saya buat naik ni dia takkan berani tak? Sebab dia private kan account dia. Cuba kau unprivate kan account. Okay, thank you very much. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Lawan.